Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Banyak perbincangan kita pada hari ini bertumpu kepada isu keselamatan makanan dan juga kesinambungan bekalan dan sebagainya. Namun kali ini kita akan bawakan perbincangan dari aspek pemasaran dan bagaimana ia dapat membantu untuk mengurangkan harga di pasaran, terutama sekali melalui promosi-promosi dan tawaran-tawaran seperti mana yang kita dengar tadi dalam temu bual sebelum ini, iaitu di Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia nanti. Dan pagi ini bersama kami dari Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama. Terima kasih yang berusaha Encik Abdul Rashid Bahari yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi. Dan ini merupakan satu isu yang sebenarnya memang hangat dibawakan sekarang, Encik Rashid. Dan pastinya bagi pihak Fama, persiapan ini ataupun persediaan ini telah dilakukan begitu lama sebenarnya. Dan bila berlaku situasi seperti ini, apa antara langkah-langkah awal oleh Fama yang dibuat untuk menangani situasi seperti ini? Pertama sekali saya bagi pihak Fama mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada RTM kerana memberi peluang kepada Fama untuk menerangkan apakah fungsi-fungsi dan peranan Fama dalam menghadapi inflasi dan juga situasi bekalan yang agak berkurangan. So dalam komponen sekuriti makanan ada 4 kuadran utamalah, iaitu availability, kesediaan, dan accessibility lah, akses kepada bekalan. Kemudian kita ada kuadran kedua, iaitu affordability, kemampuan untuk membelilah. Kemudian kita ada quality dan keselamatan untuk dimakanlah, selamat untuk dimakan. Dan ketiga adalah kelestarian sumber natural. So kalau kita menanam mesti tidak merosakkan alam sekitar lah. Tapi dari sudut Fama, kita menjurus kepada akses kepada bekalan dan juga affordability, iaitu kemampuan untuk membeli. Jadi dalam perkara ini, Fama memang dari sudut accessibility, kita ada outlet runcit lebih daripada 2,000 outlet. Contoh dia Pasar Tani, lebih 270 outlet. Kita ada Pasar Tani Kekal, lebih 40 outlet. Dan ada nama-nama branding lain lah. Bersama dengan usahawan, kita ada Agrobazar Kedai Rakyat, Agrobazar Rakyat. So lebih kurang 2,000 outlet. Di samping itu yang outlet tetap. Ada premis. Tapi yang tak ada premis, kita panggil program lah. Program contohnya kita buat jualan terus daripada ladang. Sekarang dinamakan tambah dengan Keluarga Malaysia. Jadi kita ada 2 kaedah lah. Yang bersama di outlet tetap dan di outlet tidak tetap. Ataupun cara berkala. Jadi kita lebih fokus kepada akses kepada bekalan. Dan saya bagi lagi contoh, masa kita menghadapi PKP yang lalu, pada tahun 2020, masa pasar-pasar ditutup, masa pasar raya pun ditutup, tidak dibenarkan buka. Jadi Fama telah membuat satu inisiatif lah. Kita membuka satu program dipanggil jualan pasar segar. Kita ada buat. So dari situ petani boleh menjual dan kawasan sekitar pengguna pun boleh mendapat bekalan. Jadi kita fokus kepada akses kepada bekalan lah. Itu yang kita utamakan pada sini. Sudah pasti semua saluran-saluran bekalan yang kita senaraikan tadi ada mempunyai kos yang tersendiri. Jadi bagaimana untuk Fama mainkan peranan dalam mengurangkan kos kepada rakyat, sedangkan sudah pun ada kos-kos tetap yang perlu ditanggung? Okey. Dari pendekatan Fama, kita lebih menjurus kepada bagaimana kita nak mengurangkan lapisan pasaran. Itu. Mana lapisan pasaran itu akan ada kos. Saya bagi contoh. Daripada Cameron Highlands turun ke KL, contoh, kepada pengguna di KL. Cameron Highlands, dia akan melantik, petani akan kena melalui pengumpul ataupun transporter, pengangkut. Kemudian, dia akan hantar ke pasar burung di KL. Satu dah berapa layer tu? Dah 2 layer. Kemudian katakan untuk dihantar ke Muar, dia ada satu lagi pasar lagi. Baru sampai kepada peruncit. So the layer banyak. So kalau Fama mengenai program-program Fama tadi, kita dah mengulangkan layer tersebut. Jadi terus contoh pasar tani. Petani itu sendiri menjual kepada pengguna. Jadi dengan kaedah ini, kita dapat mengurangkan margin yang diambil oleh orang-orang tengah tersebut. Jadi kita bukan berlawan dengan orang tengah, tapi kita memberi satu laluan baru kepada petani untuk memasarkan. Jadi kita berpandangan dengan kaedah ini, kita dapat mengurangkan kos dan seterusnya
memberi harga yang lebih mudah sabah kepada pengguna. Dan kalau dilihat inisiatif baru-baru ini, jihad memerangi orang Tengah ni, bagaimana sebenarnya boleh diberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat? Sebab kita tahu mereka ni sebenarnya penting untuk saluran pengedaran makanan tersebut. Tapi bagaimana ini dapat diselaraskan lagi untuk memberi lebih manfaat kepada para petani yang mengeluarkan hasil tersebut? Program jihad, tema lah, saya beri bertekan, tema jihad memerangi orang Tengah mungkin telah dimulakan oleh mantan Menteri Pertanian lah. Sekarang pun jadi berhormat pada menteri kita lah. Okay. Bagi saya, kita mengakui peranan orang Tengah ada kepentingan di sendiri untuk distribution, pengedaran. Agensi kerajaan seperti apa tak mampu mengedarkan 100%. Tapi kita memberi pilihan. Kita memberi pilihan kepada petani-petani bagaimana untuk mengedarkan produk mereka dengan mengurangkan lapisan. Itu yang konsep di sebalik program tersebut lah. Jadi kita bukan nak berseteru atau berlawan dengan orang Tengah. Kita tahu di mereka pun ada fungsi mereka lah. Ya, memangnya. Seterusnya bagaimana pula dengan kaedah-kaedah digital? Sebab kalau kita lihat kepada senarai tadi, semuanya adalah fizikal. Ada atau tidak kaedah saluran digital yang boleh digunakan untuk membantu mengurangkan lapisan tadi dan membawa bekalan terus kepada pengguna? Lupa saya nak maklumkan. Sebenarnya Farma ada dua, yang konvensional ya, seperti biasalah, jual di pasar-pasar. Kita sebenarnya ada satu portal sendiri, kita panggil Agrobazar Online. Dan inilah yang kita gunakan untuk satu lagi saluran secara online, digital, kepada petani-petani untuk menjual terus. Kalau mereka tidak ingin membuka kedai, why don't mereka menjual terus melalui portal Agrobazar Online. Dan buat masa ini secara percuma saja mendaftar. Tiada hidden cost. Jadi gunakanlah peluang-peluang ini untuk petani-petani memasarkan secara online. Mana kita ada dua kaedah lah, konvensional dan online lah. Boleh jalan serentak. Ya, sebab rakyat Malaysia sebenarnya sangat menyokong perniagaan secara digital. Kalau diingatkan balik apa yang Encik Abdul Rashid sebutkan sebentar tadi, bila PKP dulu ramai yang mencari laman-laman digital untuk mendapatkan bekalan makanan, dan bila kita tahu produk di Cameron Highland banyak yang tak dapat. Jadi ramai yang berebut untuk mendapatkan produk-produk tersebut. Dalam situasi ini, satu lagi aspek adalah jualan dari ladang keluarga Malaysia terus kepada pengguna. Konsep ini bagaimana pula dapat diatasi dari segi logistik kepada para petani ini? Sebab memanglah kalau kita nak mereka terus pergi dengan pelanggan, tapi mereka juga ada kekangan dari segi logistik, nak pergi ke lokasi dan sebagainya. Bagaimana ini dipermudahkan untuk mereka? Okey, konsep jualan terus dari ladang ini, kita bukan buat pada satu lokasi yang statik, macam pasar tani. Pasar tani kita dah tetapkan hari apa, lokasi mana, siapa yang berniaga, berapa ramai. Tapi untuk program jualan terus dari ladang, kita dalam skil yang lebih kecil dan pilihan produk yang agak terhad. Kita utama kepada produk keperluan asas, sayur, buahan, ikan dan ayam ataupun daging dan produk-produk runcit lah, keperluan rumah. Dan kita bekerjasama dengan agensi-agensi lain di bawah kementerian lah, seperti NAPAS, LPP, LKIM dan Nikmat. So apa yang kita nak mengurangkan kos transport tadi ya, logistik, kita bawa program itu berdekatan dengan kawasan mereka lah. Itu yang saya berpandangan boleh mengurangkan kos logistik tersebut lah. Dan tak mengambil masa yang lama lah untuk menjaga kesegaran produk mereka lah. Selain Farma, agensi-agensi lain juga memainkan peranan yang sama, sebab setiap kali kita mendengar Yang Berhormat Menteri berucap, Yang Berhormat akan sentiasa sebutkan tentang mengurangkan kos orang Tengah. Jadi itu adalah sebagai dasar kementerian. Jadi selain daripada Farma, adakah atau tidak agensi-agensi kerajaan lain yang memainkan fungsi yang sama? Mungkin saya akan lihat dari skop Kementerian Pertanian. Kita sebenarnya bekerjasama rapat dengan agensi pengeluar, terutama sekali untuk tiga komoditi utama, iaitu tanaman. Kita bersama dengan Jabatan Pertanian. Kemudian kita bekerjasama dengan LPP ataupun PPK. Mereka ada pertubuhan peladang. Dan kita juga bekerjasama dengan LKIM di bawah Nikmat, Persatuan Nelayan Kawasan. So bagi saya, mereka akan bergabung di bawah pertubuhan tersebut untuk bersama-sama dengan Farma dalam memasarkan. Jadi bagi saya, koordinasi di antara saya bercakap dari segi kementerian memang ada. Kita akan bekerjasama. Even dalam jualan terus dari ladang, kita berjemput mereka bersama-sama kita. Durian pun tidak terkecuali.
Kedua ni kekuatan Fama lah. Ada juga yang tanya Encik Rashid, apakah ada perbezaan di antara jualan terus dari ladang keluarga Malaysia dan juga pasar tani kerana kedua-duanya menggunakan kanopi yang sama? Okey, seperti saya maklumkan sedikit tadi saya tak sentuh ya. Kalau pasar tani, kita pada lokasi yang tetap, masa yang telah ditentukan dan lebih besar. Mungkin sampai 100 kanopi. Tapi untuk jualan terus dari ladang, kebanyakan kita buat dalam sekali ataupun sebulan sekali di lokasi yang tak tetap. Kita boleh pilih daripada kawasan perumahan, kita boleh pergi supermarket, kita bersama dengan pihak supermarket, ataupun kita pergi pejabat-pejabat kerajaan. Jadi dia tak ada satu lokasi yang tetap dan kapasiti dia akan lebih kecil. Dalam 10 hingga 15 kanopi dan yang paling penting di antara perbezaan tersebut, kita bekerjasama dengan agensi-agensi di bawah kementerian. Tambahan satu lagi, dengan kerjasama dengan pemimpin kawasan, kita akan ada happy hour lah kita panggil. Dan kita akan buat satu jualan yang murah sebab kita dapat sedikit sumbangan untuk mengurangkan harga lah. Itu yang kita masukkan. Jadi adalah menarik sekali kalau kita lihat bahawa banyak sebenarnya fungsi yang terus dimainkan oleh Fama dalam membantu rakyat mendapat akses kepada bekalan makanan, terutama sekali kepada mereka yang mungkin berada jauh daripada kawasan-kawasan perindustrian, kawasan-kawasan bandar. Fama dapat mengurangkan jarak untuk anda melalui pelbagai skim dan juga melalui pelbagai saluran. Seterusnya untuk melihat kepada keberkesanan apa yang dimainkan oleh Fama, peranannya, bagaimana ia diukur oleh pihak Fama itu sendiri. Okey, untuk jualan terus daripada ladang, kita mensasarkan pada tahun ini sebanyak 840 kali lah di seluruh negara. Dan kita mensasarkan jualan lebih kurang 10.5 juta. Untuk tempoh daripada Jun sehingga 17 hari bulan, kita telah mendapat jualan lebih kurang 5.7 juta dengan bilangan penganjuran lebih kurang 419, lebih kurang separuh dah kita capai lah. Ya. Dan bagi pihak Fama, sasaran yang telah kita tetapkan hampir tercapai lah untuk tempoh masa ini lah. Dan kita harap juga ada lagi some fund daripada kerajaan atau daripada mana kita akan tambah lagi bilangan penganjuran. Tapi dalam masa yang sama kita pun sedar dan kita akan bekerjasama dengan arahan-arahan terbaru. Contohnya seperti yang telah dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Anwar Musa semalam di Parlimen. Semua kementerian akan bekerjasama dalam, kita panggil satu tema jualan. Jualan lebih murah keluarga Malaysia. Kita menyedari. Jadi satu penyelarasan akan dibuat lah di antara kementerian. Saya difahamkan pada hari ini di Parlimen juga akan dipengerusikan oleh Tan Sri lah. Bagaimana lagi boleh diperhebatkan fungsi Fama untuk membantu para petani ini yang terlibat dengan jualan terus dari ladang keluarga Malaysia supaya kehadiran mereka di persada digital itu lebih hebat lagi? Okey. Memang kita pada mulanya kita akan menghadapi mungkin kurang sambutan untuk mereka petani-petani bergabung di dalam digital Fama lah, maksud saya Agrobazar online. Tapi melalui kursus-kursus pendekatan kita menemui direct kepada petani, kita dapati bilangan mereka semakin ramai. Terutama sekali sewaktu PKP. Kita dapati jualan kita di Agrobazar, portal Agrobazar online telah meningkat lebih 200% pada masa tersebut. Kita jadi petani-petani mengakui mereka perlu saluran digital supaya pemasaran mereka akan lebih hebat di masa hadapan lah. Mereka tak boleh ketinggalan. Yang ini mereka memang tidak boleh ketinggalan. Baru-baru ini ada banyak galakan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh, 500 juta dana diperuntukkan oleh Bank Negara Malaysia untuk membantu menambahkan lagi jumlah bilangan penggiat dalam industri makanan ini. Jadi bagaimana untuk mereka yang baru saja berjinak dalam industri makanan ini untuk berhubung dengan pihak Fama bagi mendapatkan akses kepada pasar tani, Agrobazar dan juga Agrobazar dalam talian yang kita bincangkan tadi. Okey, terima kasih Leron. Pihak Fama melalui portal atau laman web Fama boleh mendaftar direct terus melalui laman tersebut. Kita boleh buat pilihan. Apakah perkhidmatan pemasaran dia perlukan daripada Fama? Sama ada nak berdaftar dalam pasar tani kekal ataupun dalam portal Agrobazar online.
Jadi kita melalui laman resmi Fama lah. Kita akan boleh melalui pemilihan-pemilihan perkhidmatan yang diperlukan lah. Agak di hujung jari saja. Sedikit info kalau kita boleh tanyakan tentang kontrak ladang, juga persefahaman ini. Bagaimana ia memberi manfaat kepada siapa? Okey, kontrak ladang sebenarnya kita ada FA, Forward Agreement. Satu perjanjian bertulis di antara petani dengan pemasar. Okey. Dan perjanjian ini sama ada Fama sendiri yang akan terlibat ataupun di antara petani dengan pemasar swasta. Mana B2B lah. Dan mereka menjamin melalui kontrak tersebut, produk-produk yang dijual akan dibeli oleh pemasar tersebut. Sama ada Fama ataupun saya kata tadi, pihak swasta. Jadi satu jaminan, ikatan jaminan telah dibuat. Mana petani tidak terlalu risau apabila produk mereka dijual, tiada pasaran ataupun menghadapi masalah harga. Perundingan harga boleh dibuat pada awal perjanjian ataupun pada harga semasa. Jadi menjamin dari segi pemasaran kepada petani. Dan ditambah kalau petani menyertai program ladang kontrak tersebut, kita ada satu program kita panggil harga lantai. Jadi kalau harga di bawah harga kos, kita akan membeli di atas harga kos. Jadi satu kebaikan lah doain program kita ladang kontrak. Memangnya jaminan yang begitu dinantikan oleh para penternak, peladang dan juga mereka yang bergiat dalam industri makanan namanya. Itu adalah saluran yang sentiasa menanti anda melalui Fama, agensi kerajaan yang bertujuan untuk mengurangkan kos kepada pengguna, membantu melestarikan industri makanan. Terima kasih kita ucapkan kepada pihak Fama kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia untuk membincangkan isu ini yang sedang sebenarnya hangat di pasaran. Dan untuk acara yang akan berlangsung tidak lama lagi ni, menjadi tumpuan warga masyarakat. Ramai yang menanti-nantikan setiap tahun yang akan membanjiri lokasi yang memang dah assign dekat tempat itu juga. Saya ingin menjemput mungkin promo sikit, 1 minit. Promo banyak pun dah. Untuk program yang kita nanti-nantikan setiap 2 tahunan lah. Yang telah kita tangguhkan pada tahun 2020 lah. Last kali Maha dibuat pada tahun 2018. So kita akan adakan balik because of PKP lah. So kita adakan balik pada tahun ini pada 4 hingga 14 Ogos. Kita exactly saya rasa 2 minggu lagi daripada sekarang lah. So saya bagi pihak Fama dan pihak kementerian menyemangat-alur-alurkan lah dan menjemput semua rakyat Malaysia bersama-sama memeriahkan penganjuran Maha lah pada kali ini, iaitu Maha 2022. So jom ke Maha 2022. Wow, ini memang semangat sebab 2 tahun kita menanti Maha. Jadi kita bersemangat semula untuk mengalur-alurkan anda bersama-sama dalam satu agenda yang sebenarnya popular. Ratusan ribuan rakyat Malaysia pernah bermanfaat daripada Maha. Terima kasih Encik Rashid kerana sudi bersama kami pagi ini, dan sebenarnya satu peluang yang sangat penting kepada terutamanya pihak SME ataupun PKS yang terutama juga kepada mereka terlibat dalam secara peniaga mikro, kerana ini merupakan satu hub untuk networking, untuk melihat apa yang ada di pasaran, untuk mempelajari lebih lanjut dari segi pemasaran produk anda. Jadi 4 hingga 14 Ogos 2022 nanti.